tu jika tak salah saya. Lebih lah. Sebenarnya 70 mata dengan 30 mata ke apa benda ke kan. Bukanlah satu jurang yang terlalu besar untuk 6 lagi pusingan. Tapi dia bergantung jugalah. Dia sebenarnya kan kunci dia yang paling besar adalah chicken dinner. Dapat at least satu chicken dinner dekat situ, baru boleh dikatakan okay, sekarang senang sikit kerja kita nak betul-betul berada di dalam top 8. Itulah yang berlaku kepada Pikmi, itulah yang berlaku kepada Zerzia. Itulah juga berlaku kepada Team X yang dah naik ke dalam top 8 tadi. Selepas chicken dinner mereka di Erangel terakhir. Sebenarnya itu jugalah yang terjadi kepada Geek. Sekarang ini berada di tempat yang ke-7. Tapi inilah dia Miramar. Average damage diberikan oleh Kluk. Untuk average elimination tadi adanya Audrey. Ada juga Snipe sebenarnya dekat sini untuk average damage. Adalah beberapa wajah-wajah pemain dari Malaysia, dari pasukan Malaysia. Dengan kali ini Geek Fam akan pergi ke Puerto Paraiso. Oh. Geek Fam hanya perlu konsisten saja. Kalau betul mereka nak pergi ke peringkat Super Sunday pada hari esok. Penerbangan kita berbagan bawa ke kawasan barat laut. Satu flight path yang indah dan rapat sedikit ke kawasan selatan. Cuma seperti yang dah lihatkan sekarang ini, bulatan pun titik pertengahan dia adalah Los Leones. So untuk Geek Fam tak banyak juga perjalanan yang harus dilakukan oleh mereka kali ini. Yudo Lions mereka memang turun ke Los Leones. Talon akan pergi ke arah Chumacera. Ini antara drop spot yang menarik lah untuk kita lihatkan. Pikmi setelah mereka begitu mengganas berapa pusingan, sekarang ini mereka steady saja untuk game sebelum ini Miramar kita. Tapi mereka dah ada 111 sama dengan Alliance. Tapi lepas tu confirm lah untuk pasukan mereka buat masa sekarang. 105 indikator tu saya rasa dah confirm. Tapi itulah sebab rapat sekarang 83, 86, 89, 90, 91, 96. Ush, 89. 98 tu mungkin terselamat sebabkan banyak sangat tim dekat bawah dia. Betul. Takkanlah tiba-tiba Todak crit sekali dengan boom kan boleh dapat 15 je kan. Satu pusingan pun biasanya yang ada 2 digit 3 pasukan lah. Itu Tiga pasukan. Setuju. Ada masa memang akan lebih, tapi kebiasaannya 3, kadang-kadang 2 sahaja pasukan yang ada 2 digit dalam sebuah permainan. Tapi inilah dia FaZe Clan memang akan mengambil kawalan di Pecado selepas mereka menang berlawan dengan Bigatron Red Aliens pada peringkat kumpulan tempoh hari. FaZe Clan tiba-tiba jadi 21 kill. Terus saya tapi kita tahulah untuk FaZe Clan nampak macam tak menjadi sangat. Tapi FaZe Clan perlukan 25 plus lah. So maksudnya diorang kena dapatkan busuk-busuk lah kalau nak selamat 16 mata singkir. Itu pun kena harap tim-tim atas dia semua tak perform sangat juga. Betul. Bukan satu benda yang mudah. Untuk dapatkan untuk fikir 2 perkara dalam satu pusingan. Tapi tak mustahil lah. Andai kata dia boleh menyamai apa yang dilakukan oleh RRQ Ryu. 1 mata singkir. Maka perkara tersebut possible lah. Tapi bonus sekarang ini untuk Geek Fam. Saya rasa selepas mereka buat beberapa pertukaran dengan merehatkan Snipe. Lepas tu jika tak salah saya. Masuk. Aizen pun ada direhatkan juga kalau tak silap. Betul. Bawa Sonic masuk. Tapi sekarang ni mereka kembali semula kepada line up utama mereka dan mereka perform. Mereka boleh buat. Okay. Dan anda lihatkan daripada Talon laju juga mereka loot sebenarnya. Tak sampai 2 minit pun terus bergerak. Circle pun belumlah terus menerus ke tempat lain tapi mereka dah memilih untuk mungkin mencari kenderaan saja terlebih dahulu, barulah mereka reset balik, tunggu circle menutup di mana. Manakala untuk Roy, tiko keras.
Kita lihatkan untuk Roy di sini. Kan mereka berada di tangga yang ke-14 sebenarnya. Infinity 65 markah untuk mereka. Pergerakan juga dilakukan Infinity dan Phase. Dua pasukan gergasi. Memang gergasi. Infinity siap pernah menang C. Sekarang ini kedua-duanya diambang-ambang untuk tidak lepas ke peringkat Super Sunday. Ini saya rasa kan kalau orang tanya kan, tim mana yang negara mana yang akan ada banyak tim tak ada di Super Sunday? Saya rasa mungkin orang akan jawab mungkin Vietnam, Malaysia, Indonesia. Tapi sebenarnya Thailand ada 2 wakil juga sekarang ni yang berada di kawasan bottom 8. Itu adalah satu perkara yang mungkin sedikit mengejutkan lah. Tapi expected lah sebab kita memang ada 4 negara je kan kali ni. Dalam bottom 8 itu ada 8 pasukan. Memang ianya akan menjadi probability 1 daripada 4. Sama ada pasukan itu dari Malaysia, dari Indonesia, Thailand maupun Vietnam. Betul. Cuma Thailand ada 5 je kan wakil negara mereka. Ya betul. Malaysia ada 8. Malaysia ada 7. Indonesia ada 8. Betul. 8 untuk Indonesia, 7 untuk Malaysia. Tapi sekarang yang dah confirm layak Vampire dan NKT. Dan juga hampir sekarang ni Lazerzia juga untuk melepaskan diri ke peringkat seterusnya untuk Thailand. Selalu kalau kita sebut Thailand ni memang semua konsisten. Tapi kali ni yang paling biasa adalah Vampire jugalah. Dan juga kejutan kita dan NKT. Itu kejutan. Kejutan pendatang baru ke peringkat PMSL. Apa pun tapi saya rasa kan bila tanya dekat coach Vampire, satu tim yang mereka rasa akan menjadi pencabar terbesar, mereka mengatakan NKT. So maksudnya dekat situ mereka memang betul-betul memandang tinggi kepada NKT walaupun pertama kali bermain di PMSLC. Sebab diorang dah pernah jumpa kan dekat PMPL Thailand. Mesti. So mesti diorang dah tahu dah player ni apa je dia punya potensi dia. Betul hebat ke ataupun mungkin mereka ni sebenarnya tak hebat mana pun. So mereka tahu. Tapi bila dia sebut tim NKT ni sebagai salah satu pencabar terbesar mereka, itu menunjukkan yang mereka betul-betul memandang tinggi kepada NKT. Dan NKT memang perform lah. Memang mereka berjaya untuk membuktikan kehebatan mereka untuk minggu yang pertama group stage. Untuk Super Sunday tak tahu lagi. Super Sunday cerita baru. Semua mula balik dari kosong mata. Itu esok muka baru. satu perkara yang menarik jugalah. Buku baru esok. Esok buku baru kita dia akan dimula dengan starting. Ataupun ayat dia untuk hari esok adalah Once Upon a Time. So kita kena tengoklah esok macam mana juga nanti. 6 pusingan saja akan dimainkan. Namun mungkin kali ni kita boleh menjagakan game yang agak perlahan. Sebabkan hampir tadi kita kira daripada tempat ke-6 sampai 10-11 kan. Boleh bertukar-tukar. So disebabkan itu mungkin ramai yang tak begitu inginkan pertarungan awal. Kalau tidak senang untuk dilihatkan oleh pihak-pihak lawan lain. Lagi-lagi kita tahu Miramar kalau berlawan di tempat yang terbuka mudah untuk diterpati. Sekarang ini Infinity pula yang memulakan lawanan ketika ini. Oh tak, Todak sebenarnya. Daripada jauh logo nampak Infinity tapi Todak. Iftar. Kalau dia jatuh di sini untuk diangkat seakan-akan mustahil. Tetapi itu tidak bermakna Tam tidak akan datang untuk memegang. Dan Tam tetap akan memegang main itu. Cuma first blood tetap akan diperolehi juga oleh BTR. Todak hilang 1 sudah dalam pertempuran itu tadi. Ya, malah untuk Iftar berada di kawasan lereng bukit yang betul-betul berhadapan dengan pemain BTR. Memudahkan Luxi untuk dapatkan satu mata singkir yang berharga untuk diri beliau. Daripada hari pertama pun memang kita lihatkan mula-mula Luxi main, lepas tu Luxi ganti dengan Satar. Sebenarnya BTR perform. Sebenarnya mereka tukar lagi
Dengan mereka merehatkan lapar pula, masukkan Luxi. Kali ini mereka masukkan kembali line up permulaan mereka pada hari yang pertama, iaitu tanpa kelibat Satar. Mereka ada 5 orang pemain. Mela dapatkan silence. So ini agak berbahaya untuk Roy. Roy memerlukan mata. Walaupun nampak macam misi mustahil. Mustahil ke? Sekejap. 27 okey lah. Boleh dikatakan sukar lah. Sangat-sangat sukar lah untuk mereka. Tambahan pula banyak pasukan yang perlu untuk mereka kejar. Sekarang ini tinggal bertiga saja untuk Roy. Tapi untuk PA baru akan berlawan. Kita akan lihatkan adakah mereka mampu ataupun tidak untuk bermain dengan lebih agresif untuk menjatuhkan GenForce yang berseorangan sekarang ini. Maka dia lepaskan, hilang separuh nyawa daripada pemain yang berada di bahagian hadapan tersebut. Lontaran bom tangan telah pun bersedia untuk dibaling oleh GenForce. Main PA kena hati-hati. Boom. Palingan ke bahagian bawah mungkin. Hampir untuk mengena. Tapi lihat kelas sekarang ini. GenForce dapat 1. Dengan adanya rakan-rakan di bahagian belakang. Dia begitu yakin untuk terus-menerus memberikan tekanan. 2 dah jatuh. 3 jatuh. Seorang saya lagi yang tinggal. Dan pemain itu berjaya untuk mendapatkan lapar. Tapi dia tak sempat untuk endkan pemain tersebut. GenForce pergi ke depan. Namun tetap ada tembakan yang terlalu banyak daripada depan dan belakang. Rata sudah PEA di tangan BTR. Ada 5 mata singkir sedang dilihat oleh Zerzia. Ada dalam compound di hadapan mereka. Dan belatan yang seterusnya lebih ke tengah. Akan merangkumi juga kawasan Los Leones. Geekfam ada kawasan tengah. Creed VIP pun ada kawasan tengah. Yudo Lions todak dalam kawasan Los Leones. So sekarang ni bergantung juga kepada bulatan itu pergi ke mana. Kalau keluar, Creed VIP ada advantage. Kalau masuk ke dalam, kemudian tim-tim Malaysia lain yang sudah ada di dalam yang mungkin sedikit berkelebihan. Dengan sekarang ini tim X cuba untuk melepaskan tembakan ke arah Roy. Satu pemain Roy tadi hampir-hampir terjatuh sebenarnya. Tapi sempat untuk singgah di sebuah compound yang berada di bahagian Los Leones tersebut. Infinity. 1, 2, 3, 4. 4 orang pemain yang dilihatkan oleh Talon. Masih ramai lagi sebenarnya. 57 orang pemain hidup lagi dalam permainan kita. Betul. Tanya SOAS. Naik ke atas tidak. Batalkan kembali benda tersebut. Infinity. Yang ada di dalam compound ni. Tenang saja Red Face. Ada 5 damage yang tu banyak sekali daripada SOAS. Kemudian ada Mini 14 tadi. Dia pun tak tahu dekat mana keberadaan SOAS juga dalam situasi ni. So dia kena je pergi ke belakang dan hilap kembali. Oh, game kita memang betul sunyi ketika ini. Tapi Zerzia dapat satu lagi kejatuhan. Ini adalah markah-markah yang untuk memastikan yang mereka layak ke peringkat yang seterusnya. Kalau mereka dah boleh ada 105 bab atas tu, mereka dah boleh lega sedikit untuk tidak dikejar oleh sesiapa. Jumper cuba untuk dihabiskan secara terus. BTR masuk. Uish, seragam pergerakan mereka. Tapi salah satu kenderaan kehilangan tayar tadi nampak gayanya. Cuma tetap BTR akan masuk ke dalam kawasan ini tanpa kehilangan sesiapa. Risiko besar dengan habuan yang besar. Setakat inilah. Masih lagi bergantung kepada bulatan. Tapi itulah satu benda yang tak best pasal circle dekat dalam bandar ni. Ni kalau pergi ke bahagian atas yang kat bawah tu nak gerak tu susah. Kalau pergi ke kiri bandar yang daripada kanan sukar untuk pergi ke kiri. Kalau pergi ke kanan yang daripada kiri pula yang merana. Ian telah dijatuhkan oleh Iron Pro Creed VIP yang berada di bahagian atas bukit tadi. Mungkin mudah untuk mereka melihatkan pemain Yudo O2 yang singgah di sebuah compound di bahagian bawah bukit mereka. Tapi apa yang lebih penting sekarang ni adalah circle kita. Circle kita akan tarik ke mana? Adakah dalam bandar ataupun luar? Masih lagi separuh-separuh. Masih lagi tak tahu nak cakap sama ada ianya akan pergi ke kawasan bukit Creed VIP ataupun masuk ke dalam bandar. Tapi Creed VIP punya tempat ini memang betul-betul prime lah. Betul. Kalau betul dekat luar lah.
Tapi dalam bandar ini Todak seolah-olah mengambil satu inisiatif untuk masuk terlebih dahulu. Mereka tahu mereka tak boleh nak terlampau agresif di kawasan luar. BTR sekarang ni nothing to lose. Sebagai itu mereka juga antara yang agak yakin untuk menembak saja sesiapa yang muncul depan muka. Pygmy juga sama. Kemasukan mereka sekarang ini hanya satu je yang lepas. Satu jatuh. Adilu dapat satu terhadap BTR. Reza telah pun datang kawasan ini. Ada Todak di hadapan muka. Abi menerima damage oleh seorang billboard. Bom tangan ditarik oleh pemain ini. Cuba untuk dibaling kepada Abi dan juga rakannya. Tapi Todak pun nak melakukan perkara yang sama. Cuma balingan ini tidak akan mengena kepada sesiapa pun. Creep VIP juga sedang melakukan pergerakan di bahagian atas sana. Kalau kita dapat lihatkan billboard berseorangan saja di sini. Kalau dia jatuh mungkin dia akan dihantar terus pulang ke lobi. Alter Ego Ares. Nampak Creep VIP ni memang sedap betul. Bukit yang boleh membenarkan mereka untuk melihatkan ke kawasan sekeliling. Okta akan menjadi mangsa yang berikutnya. Dengan Alter Ego berapa tinggal ni? 2 orang. 2 orang pemain saja untuk mereka. Dengan U2O2. Satu cubaan berisiko untuk masuk ke dalam bandar ini. Setakat ini membuahkan hasil. The billboard pun dah fall back. Untuk masuk lebih ke tengah bulatan kita. So, as for now, U2O2 masih lagi boleh meneruskan hidup mereka bertiga. Putra dari belakang. Berikan tekanan saja kepada pemain Todak tadi. Kedua-duanya punya markah yang rapat. So, mereka sedikit takut-takut untuk melakukan apa-apa tekanan daripada pihak lawan. Namun Zerzia dengan 2 mata segi yang telah pun ada, belum masuk dalam circle lagi. Sekarang baru mereka nak lakukan benda tersebut. Red Face dapatkan Alvar. Satu tempat yang lain, Rosemary, di loading lakukan. First aid kit diambil ketika ini oleh Rosemary. Tapi dia seorang. Menarik daripada Rosemary. Alter Ego, tiada markah tambahan untuk mereka. Dan ini sebenarnya menjadi satu perkara yang agak menakutkan untuk Rosemary. Sebab, ya, kita dah sebut beberapa kali kan Sul, banyak betul tim di bawah ini mungkin ada peluang untuk kejar mereka. Betul. Kalau diorang tak dapat kumpul apa-apa mata, mereka tersangkut di 96. Ya, 96 itu masih lagi 5 mata di hadapan Geek Fam. Tapi kena ingat, Todak di tempat yang ke-9 pun hanya 7 mata saja di belakang mereka. Creep VIP masih lagi ada tempat yang cantik. Dan sekarang ini, betul-betul AE terkeluar di tempat yang ke-15 tanpa sebarang pengutipan mata. 96 mata untuk Alter Ego Ares. Cukup ataupun tidak. Dia kena mengharapkan tim-tim bawah dia tu menjaga kedudukan dia. Tetapi lihatkanlah, Creed VIP sekarang ni yang berada di tempat ke-9 ada tempat yang cantik. Todak ada tempat yang cantik. Siapa lagi pasukan pencabar kita? STX memang ada dalam top 8 juga. Memang dah ada tempat yang cantik untuk mengesahkan, untuk mengukuhkan kedudukan mereka. Geek Fam pun lebih kurang sama. So ini adalah satu situasi yang agak berbahaya sebenarnya untuk Alter Ego Ares. Betul. Talon. Satu situasi sedang dihadapi oleh mereka ketika ini. Pasukan-pasukan yang di atas, kebanyakannya masih lagi ada dan mereka sedang mengejar, mencari Talon. Kalau Talon memang terkeluar sekarang ini, makin lama makin banyak lompong sebenarnya kehidupan untuk mana-mana pasukan naik ke atas. Tapi Talon tak nak benda ini terjadi kepada mereka. Mereka ada 92 mata sudah. Zerzia seolah-olah committed untuk meratakan pemain ini. Chopper, balingan ke depan. Red Face minta rakan-rakannya, kita kena bergerak. Jikalau tidak, kita yang akan hilang. Tapi adakah pergerakan ini akan mendatangkan hasil yang baik kepada mereka? Leon jatuh. Talon, kenderaan. Link kena dengan RNJ. Boleh pula berpusing di tengah-tengah jalan raya ini. Tetapi belum jatuh lagi. Belum di knockdown. Nyawanya tinggal lebih kurang 10% sahaja. Dan dia adalah pemain yang terakhir, so. Ya, pemain yang terakhir untuk Talon. Ini adalah pasukan yang AE nak. Pasukan yang akan menjaga mereka daripada terkeluar secara langsung daripada kawasan top 8 tersebut. Tapi Roy terkeluar, bermakna Roy juga tidak akan bermain di Super Sunday. Bersama-sama dengan U2O2 dan juga PEA Barus. Team X
Luke dapatkan Vintores. Leon Dizzy telah pun dijatuhkan oleh Morman. Adakah Ratus Dayudo lain? Belum. Itu adalah pengesahan mata singkir sahaja. Audrey dapatkan satu. Jimmy baru saja menghabiskan Vintores. Sekarang ini perlawanan sedang terjadi antara Team X yang berada di tempat yang keempat dan juga Infinity yang berada di tempat yang ke-13. Infinity kena ada banyak mata singkir masalahnya. Tapi sekarang ini diorang tinggal 3, itu pun satu dah jatuh. Betul, Team X pula sedang menekan pemain Infinity. Dah jatuh dah 2, satu terus pergi ke lobby, seorang saja lagi yang tinggal. Team X memasukkan secara beramai-ramai, rata sudah untuk Infinity. Tim itu telah pun hilang. Satu perkara yang begitu tegang sedang terjadi ketika ini. Seperti anda lihatkan, Creed VIP, salah seorang pemain mereka yang jatuh ini, sempat untuk dipegang ataupun tidak? Rasanya ya. Ataupun ditinggalkan saja. Macam tak ada siapa. Oh, dia dah sempat untuk menggunakan first aid. Snipes, dia dah nampak kepala Megamind tadi. Kau ingat? Banyak damage. Banyak. Satu titik lagi. Ya betul. Nasib dia pakai helmet level 3 mungkin. Kalau tidak tadi Snipe dah dapat dah satu kejatuhan tersebut. Lalu terus membenarkan mereka untuk push ke depan. Kenderaan yang dibawa ketika ini adalah untuk pergi ke sini, nampak gayanya. Memang pergi ke sini. Tapi bahagian belakang agak open. Mungkin boleh satu jatuh daripada bahagian atas. Newbie dapat perkara tersebut. Cantik sekali daripada Creed VIP. Snipe, dia yang turun terlebih dahulu. Walaupun dia tahu dia yang akan dipush. Lihat kalah pengalaman di sini. Mengajar beliau untuk berada begitu tenang saja dalam situasi ini. Namun disebabkan Snipe seorang-seorangan di sini, susah untuk dia melakukan apa-apa tindakan yang terlalu terburu-buru. Dan seperti yang anda lihatkan, di tempat yang lain, Talon pemain yang terakhir juga rata. 92 saja untuk Talon. Ini mimpi ngeri juga untuk dua pasukan nombor 6 dan 7 ini. Snipes. Palingan bom. Mungkin dapat 2. Dapat 1. Cantik. Habiskan terlebih dahulu. Geek Fam, Snipes. Begitu tenang daripada pemain muda ini. Ya, dia jatuh. Tetapi 3 lagi rakan beliau ada dalam permainan kita. Ya betul, 3 lagi berada di bahagian harapan. Circle masih lagi berpihak kepada Geek Fam. Audrey dapatkan SOAS. Itu akan memberikan satu lagi mata berharga kepada Geek. Sekarang ini Talon yang telah pun dihantar ke bahagian atas pagar. 92 mata untuk Talon. Tinggal Toda saja lagi sekarang ini yang perlu untuk mencari mata. Begitu juga dengan Creed VIP. Untuk mungkin mengejar Talon dan juga Alter Ego. Pada waktu ini yang langsung tak boleh nak buat apa-apa. BTR telah pun masuk ke bahagian tengah. Penuh sebenarnya kawasan bandar kita. Newbies dapatkan Erzi. Cuba untuk mencari Shoppa. Tapi tak boleh nak pick terlalu lama. Memang kedudukan yang sedap sekarang ini untuk Creed VIP. Masih lagi berpihak kepada mereka kawasan bukit ini. Mereka boleh mengambil peluang dan masa untuk mereka melihatkan ke kawasan sekeliling dan seterusnya. Tambah lebih banyak mata untuk Creed VIP. Damrut dapat jatuhkan Megamind. Shopper, maafkan saya. Tapi tidak ada pemandangan yang jelas untuk dia menghabiskan pemain tersebut secara langsung untuk memastikan satu lagi mata akan masuk ke dalam poket mereka. Tapi lihatkanlah sekarang ini, Bigatron Red Aliens cuba untuk menggunakan taktik bulldozer untuk menyelesaikan pasukan yang berada berdekatan dengan mereka. Berlawan dengan Billboard pada waktu ini. 1 lawan 4 situasinya. Lapar hampir-hampir dijatuhkan. Tetapi Billboard tetap akan menjadi mangsa. 9 mata singkir untuk Bigatron Red Aliens kali ini. Betul-betul mereka nak mengesahkan penguasaan mereka di last chance. Dan apa yang ditakuti oleh Toda adalah kalau secara tiba-tiba Alliance langgar mereka, BTR langgar mereka. Itu benda yang tak diingini. Dan BTR mereka memang betul-betul aktif sekarang ni Sol. Mereka seolah-olah nak cari semua mungkin selepas ini. Namun sepertinya mereka tenang kembali. Creed di atas bukit. Mereka ada posisi yang terlampau cantik. Tapi Creed VIP belum lagi capai 90 markah pun. Reza, tenang daripada Putra. Dia biarkan saja Reza naik ke bahagian atas dulu. Biar dulu kawan tersebut untuk naik. Dan Iron Pro dijatuhkan pula ketika ini. Creed VIP mereka masih lagi seorang pemain di bahagian bawah. Dan itu adalah Voke sebenarnya. Dilihatkan pula oleh Yudo 2. Tapi kalau circle selepas ini bukan milik mereka, kena fikir macam mana mereka nak terturun ke bahagian bawah. Circle pergi ke mana? Milik siapa? Agak lambat pula secara tiba-tiba bulatan kita. Tapi situasi ini sebenarnya buatkan kita begitu takut. Tapi Toda dapat bulatan yang seterusnya. Creed kena bergerak masuk. Geek Fam pun berkata yang sama.
Boom! Ada di tengah-tengah bulatan kita. Ya, tapi masalahnya sekarang ni kita nak create VIP dan Todak dua-dua lepas. Supaya kita ada ekstra 2 lagi pasukan Malaysia yang berada di pusingan yang seterusnya. Sekarang ini mereka masih lagi memerlukan mata. Create VIP, ya mereka dah ada 3 mata singkir. Tapi ianya masih lagi belum mencukupi untuk mereka menolak Talon ke sebelah bawah. Begitu juga kalau perlukan slot untuk Todak, bermakna mereka kena ready juga untuk menolak AE ke bawah. Dan sekarang ini kita lihatkan Creed VIP cuba untuk berlawan dengan U2O2. 4 orang pemain Creed VIP ada. U2O2 dah pun milik masuk ke dalam. Tam memberikan tekanan kepada Putra. Putra dihabiskan secara langsung. Malang sekali untuk Creed VIP. Mereka terlalu fokus untuk berlawan dengan satu pasukan menyebabkan mereka dilihatkan daripada bahagian yang lain. Tapi kita tahu untuk kawasan Los Leones ni memang sukar. Terlalu banyak penunggu dan juga pemilik rumah yang melihatkan ke kawasan sekeliling. Betul, Habi. Main ini antara yang perlu untuk ditakuti sebenarnya. Punya aiming yang terlampau tajam. Tak ada sesiapa yang mungkin nak berjumpa dengan pemain yang sekarang ini. Dah bermain dengan cukup-cukup baik untuk beberapa pusingan sebelum ini. Betul, pemain tersebut tak lepas. Tapi dia tak kisah siapa depan muka. Dia akan pastikan pemain itu merana. Audrey, cubaan untuk Mara tidak menjadi. Dia jatuh juga dalam pergerakan ini. Tapi lihat Kalabi seperti yang saya katakan tadi. Main ini menakutkan. Dan bom yang seterusnya hampir-hampir untuk mendapatkan satu lagi. Tapi Voke pergi ke depan dengan begitu yakin. Voke, dia nak melawan dengan Abi. Tapi dia akan tetap jatuh juga. Creed VIP, mereka mungkin akan hilang. Tapi Voke tidak mampu berapa-apa. Damrut juga jatuh. Geek Fam, tinggal seorang sahaja lagi untuk mereka. Dan itu adalah Aizin. U2O2 rata. Dengan siapa? Ya, tadi 2 orang pemain mereka diletupkan oleh Todak. Todak telah pun datang ke bahagian hadapan. 8 pasukan sahaja yang berbaki pada waktu ini. Poin penting tambahan untuk Todak. Tapi Gig juga tidak boleh mendabik dada sebab mereka belum lagi mengejar poin AE sekarang ni iaitu 96 mata. So ibarat apa-apa yang terjadi pun Talon dan juga Gig yang lebih berisiko pada waktu ini. Anda kata Todak dan juga Creed VIP dapat menambahkan mata yang diperlukan oleh mereka untuk bermain di Super Sunday. Aizin, harapan terakhir. Kenderaan yang dimiliki oleh mereka tadi hancur. Sebab itulah kalau kita lihatkan Damrut dan juga Audrey tak ada pilihan melainkan dengan melarikan diri sahaja di kawasan terbuka. Tapi semestinya perkara tersebut bukanlah satu perkara yang boleh dilakukan secara percuma. Creed VIP kena merencanakan pergerakan pergi ke bahagian hadapan. Mungkin akan ditunggu oleh pasukan Todak. So, diorang kena mencari timing yang tepat. Ada kira-kira 5 saat saja lagi sebelum bulatan mula menutup. U2 Lions akan lawan dengan Bigatron. Boom, ada 2 mata tambahan juga untuk pasukan mereka. Di mana anda lihatkan sekarang ini ada Luke berhadapan dengan Genfos. Dan juga Lapa, api-api dibaling oleh Lapa tepat sekali. Belum ada siapa lagi yang jatuh untuk pemain BTR. Boom yang agak menakutkan. Jimmy, belakang dia saja Genfos. Gang UMP, kepala siapa yang kena dulu? Kepala pihak lawannya Genfos yang akan kena dulu. Tapi ada bom yang akan tiba selepas ini depan muka and lakukan daripada flags. Tapi lihatkanlah Jimmy. Dia ambil sedikit damage di tengah kawasan zon biru. Tetapi tetap sebab ada 2 yang membaling ke tempat yang sama. So, sekarang ini flags pula akan mencuba. Tapi cubaan dia tidak berjaya. Tidak dapat sesiapa. Flags terus membawa S12K. Tembakan sambil melompat dan mereka akan rata. BTR kembali balik kepada 3 nampak gayanya. Diratakan. STX juga hampir-hampir rata. Bu bermain dengan cukup baik di sini di mana mereka ada 2. Tetapi Tam yang akan berjaya dapatkan pound beat terlebih dahulu. Ada bom tangan depan Cleon. Cleon hampir jatuh. Hampir-hampir berbahaya. Dan Cleon menarik nafas lega setelah dia tahu dia tidak akan dijatuhkan terus. Pound beat mungkin boleh diselamatkan dalam situasi ini. Tapi daripada bahagian belakang mereka akan datang secara beramai-ramai. Tapi lepas ni dah tak ada bulatan lagi. Siapa yang ada di tengah? Berwarna oranye. Boom Esports sekarang ini yang berada di titik tengah. Ataupun berdekatan dengan titik tengah. Begitu juga dengan Todak. So, ini peluang yang baik untuk Todak menyelit di dalam top 8 tersebut. Mereka dah ada 92 mata. Okay, mereka confirm dah kejar si Talon. Talon tersangkut di 92 mata. Dan sekarang ini dah ada satu lagi tambahan placement point untuk semua pasukan yang masih lagi dapat untuk kita lihatkan pada waktu ini. Iron Pro telah pun ditekan, hilang separuh nyawa. Macam mana dia nak pergi ke bahagian hadapan? Rocky dalam keadaan knockdown. Aizin mungkin yang mengganggu diri beliau. Tam cuba untuk pergi ke bahagian hadapan tapi dilihatkan pula oleh Trang. Memang betul-betul satu pemandangan yang terang benderang untuk melihatkan ke arah main Todak tersebut. Mungkin tiada lagi bom asap yang boleh digunakan pakai oleh pemain Todak.
untuk menutup pergerakan yang dilakukan oleh mereka. Creed berharapan pula dengan BTR yang sekarang ini begitu konsisten. Laluan ini adalah lawanan yang tidak diingini. Zuxi akan datang untuk menghancurkan mereka 1 demi 1. Todak dah rata. Hanya ada 92 markah saja. Plus mungkin satu mungkin mereka akan lepas. Tapi itulah dia, 2 pasukan Malaysia yang di bawah ini telah pun dikeluarkan. Boom. Peluang untuk mereka pergi ke peringkat yang seterusnya. Lebih tinggi untuk mereka nampak ketika ini. Belum hilang sesiapa pun. Penjagaan mereka di pertengahan belatan ini adalah satu perkara yang diingini oleh sesiapa pun. Tapi Aizin, permainan yang tenang daripada tadi mengakibatkan mereka masih lagi dalam permainan kita. Lihatkanlah sekarang ini FaZe Clan berhadapan dengan FaZe Clan nak cuba melakukan sesuatu. Tapi nampak gaya memang agak sukar dalam situasi ini. Ya, sekarang ni semua kena bergerak ke tengah. Morman, lontaran bom tangan yang baik terhadap Reizi. Mela juga dapatkan point bait. Satu saja lagi yang perlu untuk mereka cari. Dan sekarang ini nyawa pemain tersebut agak rendah. Cuma Morman tak nak mengambil risiko yang terlalu besar. BTR mungkin boleh bergembira dalam situasi ini kerana mereka masuk pada timing di mana pertarungan telah pun selesai. Dan sekali lagi, Chicken Dinner akhirnya muncul juga untuk BTR, Bigatron Red Aliens. Ini adalah Chicken Dinner mereka yang pertama sebenarnya untuk PMSLC musim bunga. Dan kali ini mereka lakukan dengan penuh bergaya. Mereka dapatkan, tadi last kita tengok dah 12. Diorang dapat pula player Creed VIP. Diorang dapat juga player mungkin player Face sikit, player Boom sikit. Kemudiannya Geek juga tadi rasanya pun mereka dapat. Banyak sebenarnya mata singkir untuk BTR kali ini. Ya benar, lihatkanlah daripada Zuxi seorang sahaja ada 961 damage dengan 8 eliminasi. Ini adalah kekuatan kepada pasukan yang memang dah lepas kan. Dan siapa yang dijumpai oleh BTR tadi adalah pasukan yang sedih lah. Sebab BTR dah tak kisah apa pun, mereka akan langgar sehingga winner-winner Chicken Dinner. Tak kisah siapa pun mereka langgar sahaja. Winner-winner Chicken Dinner yang pertama untuk mereka. Mungkin esok akan ada lebih untuk pasukan mereka juga. Kerana mereka dah sememangnya layak untuk pergi ke peringkat yang seterusnya. Tapi apapun, tahniah kepada BTR. Zuxi adalah MVP kita dengan 8 eliminasi. Macam biasa, ini benda biasa. Zuxi kalau dekat peringkat international, inilah pemain yang boleh diharapkan kalau dari Indonesia. Zuxi. Galanya akan Zuxi pada waktunya. 8 mata singkir, 961 damage untuk diri beliau dan 17 jumlah mata penyingkiran terkumpul untuk Bigatron Red Aliens bagi pusingan kali ini.